Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat minggu baru, hari Isnin hari ini. Okey, saya nak menyentuh sikit tentang kelas research metodologi yang menjadi minat saya. Okey, setelah saya mendapat banyak soalan tentang bagaimana untuk melakukan kajian, dan apabila saya bertanya lanjut kepada mereka yang bertanya, tapi saya dapati jawapan yang diberikan itu melambangkan mereka tidak faham apa yang ditanya. Sebagai contoh, saya tanya apakah analisis yang akan digunakan. Dia kata SPSS. Saya kata SPSS itu adalah software, bukannya analisis data. So dia pun tak tahu nak jawab macam mana. Dan ramai pelajar yang begitu, walaupun setelah 14 minggu habis mengikuti kelas research metodologi. Dan kelas research metodologi ni, pada hemat saya, pendekatannya haruslah berbeza, dan dia satu pendekatan yang dynamic dan unik. Okay, dynamic dan unik ni bermakna setiap pelajar mempunyai akhirnya tahu apakah kajian yang akan dia lakukan, reka bentuk kajian ni, research design yang akan digunakan selepas 14 minggu. Jadi kelas research metodologi tidak boleh lagi bermula dengan definisi itu, definisi ini, kuantitatif, kualitatif, so on and so forth, ataupun bagi kepada dua. Okey, di sini melihat correlation, perhubungan, di sini melihat kepada cause and effect. Okey, dia sepatutnya bermula dengan problem yang ingin diselesaikan, the nature of problem to be solved, to be studied. Okey, jadi bermula dengan pencarian masalah daripada isu-isu dalam bidang masing-masing. Kerana daripada masalah itulah kita akan membina research question. Okey, yang berkaitan sebelum itu dengan objektif kajian yang umum. Sebab research question dia bersifat lebih khusus. Daripada research question yang kita formulasi itulah, maka kita akan terus kepada pembianan instrumen kalau perlu. Sama ada ia berbentuk teori development, instrument development, ataupun dia membentuk cause and effect. Okey, daripada research tersebut. Dan kadang-kadang dia juga bentuk kualitatif yang tidak memerlukan sebarang analisis data. Jadi persimpangan yang berlaku wujud sebenarnya ketika kita membina research question. Maka research question itulah yang patut memerlukan masa yang agak panjang untuk dibincangkan, dan setiap pelajar kena keluar ke research question masing-masing, dan kita ajar dia bagaimana untuk membina research question yang baik. Dan disitulah akan berlaku percambahan research metodologi yang berbeza selepas itu. Okey, sama ada kuanti atau kuali, dan pelajar harus menguasainya. Okey, jadi itu sepatutnya berlaku. Maka selepas mereka ada research question masing-masing, membina research question masing-masing, dan ketika itulah berlakunya pemisahan bentuk-bentuk kajian yang mereka ingin lakukan. Jadi pelajar tidak perlu kisah sangat tentang SPSS kalau dia ingin menguji sesuatu teori. Okey, mengesahkan sesuatu teori. Okay, kerana dia memang memerlukan analisis structural equation model. Tapi kalau dia cuba untuk membina teori, melihat teori, dan dia lebih cenderung untuk menggunakan PLS, Smart PLS, ataupun dia ingin membina instrumen, okey, untuk mengukur sesuatu psikometrik, maka dia memang menggunakan Rasch model. Ataupun dia ingin membina suatu tools dan nak diuji dan diberikan intervention, maka dia memerlukan DDR. Dan sekiranya pelajar itu ingin menggunakan dua-dua pendekatan, kuali dan kuanti, mereka mesti belajar mixed method.
sebagainya. Jadi di situlah kenapa maybe selepas beberapa minggu ikut kelas research methodology, dia dah tahu hala tuju kajiannya dan dia dah boleh mula mengikuti bengkel-bengkel ataupun kursus-kursus lain semasa depannya yang berkaitan dengan apa yang ia ingin buat. Sebab research ni satu yang spesifik untuk kita bina apa yang kita buat, dan yang lain-lain tu kita buat pembacaan-pembacaan yang ringan sahaja, okey, untuk mengetahui apa yang kita perlu ketahui, okey, apa sekiranya berkaitan dengan kajian kita. Contohnya Likert scale, okey. Kalau kita gunakan Rasch model, kita tidak ada isu tentang Likert scale. Kalau kita gunakan sampel yang kecil, yang tidak normal, maybe tidak ada isu dalam PLS. Jadi perkara itu perlu difahami, dan akhir sekali selepas 14 minggu pelajar dapat keyakinan bahawa inilah masalah research question, research design, analysis data yang diperlukan untuk kajian dia. Bukanlah selepas 14 minggu terkial-kial, tak tahu apa nak buat dan tanya soalan pun tak betul, dan akhirnya kita rasa pelajar banyak membuang masa mencari dan akhirnya mereka memakan masa yang lama untuk menghabiskan kajian. Kadang-kadang tidaklah begitu rumit untuk ditentukan di peringkat awal apakah reka bentuk yang perlu mereka ikuti. So, mudah-mudahan dapat sedikit pengalaman pengajaran daripada apa yang saya sebut ni. Selamat berjaya. I love you. Muah.